Silakan Yang Berhormat Kelang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberi untuk membahas rang undang-undang berkaitan belanjawan 2024. Terdapat beberapa perkara saya ingin mengemukakan mengenai belanjawan 2024 dalam Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang pertama, pembinaan semula 5 stesen LRT 3. Keputusan kerajaan untuk meneruskan semula cadangan pembinaan LRT 3 tindakan sangat bermanfaat kepada rakyat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan Kelang. Jadi, mewakili rakyat Kelang, saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Walau bagaimanapun, saya ingin menekankan kepada agensi-agensi yang berkuasa seperti JKR, JPS, MPK dan prasarana, syarikat prasarana untuk memantau dan mengawal selia projek-projek pembangunan ini dengan lebih teliti selepas ini. Hal ini kerana pada musim hujan, kawasan sekitar projek-projek pembangunan ini selalu dibanjiri air. Jika agensi-agensi yang berkuasa ini tidak memantau keadaan dan bersiap sedia untuk menghadapi banjir kilat, situasi seperti ini seperti pada tahun 2021 akan berulang lagi, di mana apabila kawasan Bukit Tinggi Kelang dinaiki banjir, rakyat mengalami kesusahan yang lebih teruk kerana ada jalan-jalan yang ditutup dan juga longkang-longkang yang telah ditutup dengan lumpur. Jalan-jalan yang ditutupkan ini memburukkan keadaan yang mana memburukkan kesesakan lalu lintas dan juga menyusahkan rakyat di sana. Maka saya harap pihak berkuasa akan memantau kawasan-kawasan pembangunan LRT 3 dan mempunyai pelan untuk menguruskan situasi banjir di sekitar pembangunan pada masa akan datang. Datuk yang di-Pertua, perkara kedua berkenaan 50 juta ringgit yang disediakan secara geran padanan bersama Lembaga Pelabuhan Kelang untuk menyelenggara Jalan Pelabuhan Kelang dan juga menguatkuasakan had bebanan lebih muatan ke atas kenderaan berat. Ini adalah suatu pendekatan yang sangat diperlukan. Kita harus ingat bahawa tindakan ini mungkin juga meningkatkan bilangan kenderaan berat atau bilangan perjalanan yang diambil oleh tiap-tiap kenderaan berat akan ditambah disebabkan penguatkuasaan. Memang penguatkuasaan adalah sangat penting, tapi yang paling penting adalah berkenan dengan jalan. Lebih-lebih lagi, tanah di sekitar kawasan Pelabuhan Kelang adalah jenis marine clay yang rendah kekuatan licin, shear strength dengan keboleh mampatan compressibility. Memandangkan situasi ini, kita harus terima hakikat bahawa insiden kerosakan jalan raya di sekitar Pelabuhan Kelang adalah tidak dapat dielakkan. Akibat ini, rakyat Kelang terpaksa melalui kesesakan dan juga menghadapi risiko kemalangan di jalan raya yang diisi oleh kenderaan-kenderaan berat. Pada masa yang sama, saya harap ahli-ahli Dewan tahu bahawa hasil kutipan dari Pelabuhan Kelang dan juga sekitar industri-industri yang terlibat berkaitan rapat dengan pelabuhan adalah berpuluh-puluh bilion setiap tahun. Namun begitu, apa yang kami dapat sebagai warga Kelang adalah jalan yang tidak berkualiti. Peruntukan yang diperuntukkan adalah sangat kecil berbanding dengan keuntungan negara daripada kawasan Pelabuhan Kelang. Begitu tinggi, tapi apabila peruntukan kebalikan kepada rakyat warga Kelang itu adalah sangat-sangat rendah. Ini bukan hanya jalan utama, malahan jalan yang pergi kepada kawasan komersial, jalan ke kawasan perumahan, sebab warga di situ yang memiliki atau yang memandu kenderaan-kenderaan adalah menduduki kawasan perumahan di situ. Maka jalan-jalan kami sentiasa rosak. Saya harap pihak berkuasa dapat menangani masalah ini dengan jalan yang berkualiti dan jalan yang benar-benar dapat menampung dengan keadaan tanah yang dikatakan sebagai tanah marine clay. Datuk Yang Pertua, saya juga tertarik dengan 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi yang telah diumumkan. Kerajaan telah memutuskan bahawa pada tahun hadapan sejumlah 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksanakan. Ini adalah suatu langkah yang sungguh penting demi memastikan keselamatan dan keselesahan rakyat semasa musim banjir. Masalahnya,
projek-projek tebatan banjir ini sering diumumkan tanpa tarikh mula dan tarikh siap. Saya dari kawasan Kelang yang sering dilanda banjir. Ramai penduduk Kelang telah menghubungi pejabat saya untuk bertanya tentang tarikh siap atau tarikh mula mengenai projek-projek tebatan banjir yang telah diumumkan sebelum ini. Pada tahun yang lalu memang ada projek-projek yang telah diumumkan bagi kawasan negeri Selangor yang khasnya adalah dekat Lembah Kelang, khasnya di kawasan parlimen kawasan saya. Tapi setakat hari ini saya tak nampak papan tanda kerja-kerja mula, tak dapat dah nampak. Apatah lagi nak tahu bila pula projek kan disiapkan. Maka saya harap pihak kerajaan dapat memberi membawa satu tindakan yang begitu tegas dalam memastikan perkara ini dapat diberi keutamaan dalam mengumumkan perkara yang paling penting, bila projek akan dimulakan dan bila projek akan disiapkan dalam belanjawan-belanjaan akan datang. Memang tarikh ini patut diumumkan. Datuk Yang di-Pertua, peruntukan yang dinyatakan perkara adalah dalam kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Sebanyak melebihi 1 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk penyelenggaraan semua sekolah jenis, yakni sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Tamil, sekolah Cina dan juga sekolah Mubalik dan juga sekolah pendidikan khas. Memang satu jumlah yang sangat besar. Tindakan ini menunjukkan komitmen kerajaan Madani terhadap pembangunan infrastruktur sekolah demi keselesaan anak-anak kita. Persoalannya, berapakah jumlah di antara peruntukan tersebut akan diberi kepada setiap jenis sekolah di negara kita? Ini kerana Datuk Yang di-Pertua, dalam era pentadbiran Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri yang pada awalnya telah memperuntukkan satu jumlah kas 50 juta kepada sekolah Tamil, 50 juta kepada sekolah Cina dan sebagainya. Dan era ini telah diteruskan dalam kerajaan pemerintahan Pakatan Harapan. Dan hari ini kita nampak semakin lama semakin mengecil peruntukan yang disalurkan khasnya kepada sekolah Tamil. Pada tahun ini saya tak dapat jumlah yang sebenar yang telah disalurkan kepada sekolah Tamil. Saya risau sekiranya jumlah tidak dinyatakan kepada sekolah jenis-jenis yang berkaitan akan masa akan datang. Ia terus mengecil sehingga hilang terus. Datuk Yang di-Pertua, saya harap Yang Amat Berhormat yang saya sangat menghormati, Perdana Menteri kita akan menetapkan jumlah yang pasti kepada sekolah jenis kebangsaan. SJKT merangkumi lebih kurang 6% daripada jumlah sekolah di negara kita ini. Namun begitu, apa yang kita lihat, SJKT terus ditekan dan dikurangkan peruntukan saban hari. Dalam pada itu juga, Datuk Yang di-Pertua, dalam kes pendidikan, saya juga difahamkan, banyak juga sekolah-sekolah telah diarahkan apabila perbekalan kepada sekolah-sekolah tersebut, mereka perlu memilih pembekal perolehan sesuatu barang itu daripada pusat. Ia telah menyebabkan kenaikan harga barang itu kepada satu tahap yang berbeza. Apakah ia telah membuka satu ruang untuk salah guna kuasa atau rasuah ataupun perkara yang kita tak nak inginkan, iaitu kita bayar sesuatu perkara untuk yang kita beli dengan harga yang tidak berpatutan. Ini memang berlaku kepada kalau kita siasat kepada sekolah-sekolah dalam kawasan saya sendiri. Memang ini adalah perkara yang benar. Kita memang dengar saban hari, setiap kali mereka perlu dapatkan daripada quotation daripada pusat, ia agak sangat tinggi. Ini berlaku Yang di-Pertua. Dalam pada itu, peruntukan kepada rumah ibadat bukan Islam. Selain itu, saya juga ingin menjahirkan penghargaan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita atas peruntukan 50 juta ringgit kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam bagi kerja-kerja mempai pulih menyelenggara rumah ibadat. Pada masa yang sama, kita boleh nampak bahawa peruntukan ini tidak selaras dengan keperluan golongan bukan Islam. Mengikut statistik, lebih kurang 39% penduduk negara kita terdiri daripada penganut agama Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya. Terdapat hampir ataupun melepasi 500,000 lebih rumah ibadat bukan Islam di seluruh negara.
maka nampak sangat bahawa peruntukan sebanyak 50 juta ini tidak memenuhi keperluan dana bagi rumah ibadat bukan Islam untuk melakukan penyelenggaraan. Jadi pengagihan peruntukan ini pada tahun 2024 harus dilakukan dengan lebih teliti supaya kita dapat memaksimkan manfaatnya. Apa yang saya ingin kemukakan adalah bahawa kita perlukan suatu mekanisme penapisan yang lebih ketat untuk memilih penerima peruntukan ini. Pada masa yang sama, saya juga ingin cadangkan untuk memudahkan cara proses permohonan peruntukan ini supaya pihak yang memerlukannya tidak perlu tunggu untuk masa yang lama. Datuk Yang di-Pertua, berkenan mitra, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta mitra bagi tujuan pembangunan masyarakat India. Ini adalah suatu tindakan yang saya sangat halu-halukan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita yang prihatin terhadap masyarakat India. Saya telah sebelum ini telah menyatakan, peruntukan ini adalah sebenarnya 0.001% daripada peruntukan yang diperuntukkan untuk pembangunan. Namun begitu, kita tahu, saya harap ahli-ahli Dewan ini faham betapa pentingnya mitra untuk pengundi-pengundi berbangsa India di negara ini. Kemiskinan adalah salah satu isu besar antara kaum India. Mitra adalah satu-satunya platform yang khas untuk pembangunan masyarakat India di negara kita. Misalnya untuk membantu kaum Bumi Putra terdapat banyak agensi seperti MARA, Tekun, Teraju, PNB dan sebagainya. Tetapi untuk kaum India ada satu saja platform, iaitu Mitra. This is the only and one hope. Jadi saya harap pada tahun 2024, Mitra akan diuruskan dengan visi dan misi yang lebih telus dan jelas. Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, baru-baru ini negara kita telah dikejutkan dengan kekurangan barangan keperluan harian seperti minyak masak, gula dan telur. Perkara ini tidak boleh dipandang ringan memandangkan berbilion wang pembayar cukai telah disalurkan kepada subsidi terutamanya barangan keperluan harian. Apa yang sangat memudaratkan keadaan adalah apabila didapati orang asing pula dapat membeli barangan subsidi tanpa apa-apa sekatan maupun pemantauan. Perkara ini harus dipandang serius kerana ini melibatkan berbilion wang rakyat harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyat tempatan saja. Ingin saya cadangkan agar kementerian dapat mewujudkan suatu mekanisme di mana satu sistem diwujudkan setiap hypermarket, supermarket maupun mana-mana kedai jualan barang harian supaya adakan kaunter tertentu bagi warga asing dan rakyat tempatan. Di mana barangan bersubsidi ini hanya boleh dibeli apabila ditunjukkan kad pengenalan. Supaya barangan seperti ini tidak terjual kepada warga asing, justru itu wang subsidi tersebut boleh dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia khususnya. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang isu SOSMA. Sebelum ini, kita sama-sama sebagai wakil rakyat dan juga Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini berdiri teguh bahawa penahanan tanpa bicara adalah salah di sisi undang-undang. Tan Sri sebelum ini memang dinyatakan akan ada hura-hura dalam membawa pembaruan dalam Akta SOSMA supaya akan ada bailable offence. Kita akan ada orang yang boleh dapat dijamin. Tapi perkara ini lama telah dinantikan. Saya juga difahamkan baru-baru ini tahanan SOSMA ini diminta paksa untuk supaya mengaku bersalah untuk dilepaskan ataupun dikatakan sebagai tahanan mereka, tempoh tahanan itu diambil kira sebagai tempoh jatuh hukum untuk dikeluarkan. Tan Sri, saya percaya kita sama-sama memperjuangkan tahanan tanpa bicara ini perlu dijelaskan oleh kerajaan madani supaya kita perlu ada satu penjelasan yang lebih baik kepada rakyat di luar sana. Segala perjenayah patut dihukum, tapi jangan sampai sesiapa yang hukum itu perlu dibuktikan kesalahannya. Akhir kata Tan Sri, dalam perkara pendidikan, memang saya menghalu-halukan apabila ada reformasi dalam tingkatan 6 yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Saya masih lagi tak dapat faham kenapa untuk masuk universiti awam perlu ada matrikulasi, asasi, form 6 dan sebagainya. Kalau kita benar-benar percaya kepada kualiti pendidikan, kalau benar-benar kita percaya kepada kehadilan,
Kalau kita benar-benar percaya kepada yang benar-benar layak saja dapat diterima dalam universiti, dalam kursus-kursus tertentu, kita tidak patut ada sebarang jenis kuatah maupun sebarang jenis ketidakadilan based on race and religion. Dengan izin Tan Sri, saya percaya tibanya masa Kerajaan Madani untuk menyeraskan perkara ini supaya satu exam sahaja yang mana yang membawa kepada kelayakan yang sama kepada semua pihak untuk masuk sebagai pelajar di Universiti Awam. Tan Sri, ini adalah antara yang mana sebagai rakyat Kelang, sebelum akhiri perkara yang paling saya nak nyatakan adalah, Tan Sri, tapak sekolah banyak diperuntukkan dalam kawasan-kawasan seperti bandar. Dalam kawasan saya, tapak sekolah masih lagi ada. Saya tak faham, ada satu tapak sekolah kini telah diberi kepada, saya tahu bagaimana ada bangunan sementara telah dibina. Tapak sekolah tengah-tengah bandar sekarang dimiliki bangunan untuk Dewan Perkahwinan. Ada yang dibina di kawasan Bukit Tinggi. Rakyat di sana menanti untuk sekolah baru. Tapi ada pula pihak nak mengaut untung dengan tapak-tapak yang telah diberi. Saya percaya Kementerian Pendidikan perlu bertindak tegas. Dalam pada itu juga, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan juga perlu bertindak. Bukan mereka sendiri menjadi dalang dalam memberi tanah ini kepada pihak swasta untuk menghapuskan harapan rakyat yang inginkan sekolah di situ. Dengan itu, saya menyokong belanjawan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput